Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Apa khabar semua di rumah dan di tempat kerja? Terima kasih kerana bersama saya dalam laporan laksana ke-12 ini. Pada minggu ini, laporan laksana ke-12 akan merangkumi 3 perkara. Pertama, pencapaian terkini pakej prihatin. Kedua, status pelaksanaan penjana. Dan ketiga, ulasan ringkas mengenai beberapa isu semasa. Kita mulakan dengan pencapaian terkini pakej prihatin dengan langkah-langkah di bawah matlamat 1 iaitu lindungi rakyat. Pertama, Bantuan Prihatin Nasional ataupun BPN. Antara 26 Jun hingga 6 Julai, lebih kurang 30,000 penerima BPN telah menerima bayaran di cawangan-cawangan BSN seluruh negara. Ini membawa jumlah penerima BPN kepada 10.245 juta dengan keseluruhan bayaran BPN sebanyak 10.92 bilion ringgit. Ini mewakili tahap pelaksanaan pada 97.5%. Bayaran kumpulan rayuan BPN pula, penerima yang lulus telah dibayar mulai 24 Jun. Sehingga 6 Julai, 140,000 individu bujang dan isi rumah telah menerima bantuan BPN berjumlah 120 juta ringgit daripada peruntukan sebanyak 139 juta ringgit. Bagi perayu yang lulus tetapi masih belum menerima bayaran, mereka boleh berbuat demikian dengan hadir ke cawangan BSN seluruh negara sehingga 31 Disember 2020. Kedua ialah insentif tunai kepada pemandu teksi, pemandu pelancong dan pemandu bas pelancongan. Sehingga 6 Julai, kerajaan telah menyalurkan bantuan kepada 28,962 pemandu teksi berjumlah 17.4 juta ringgit buat penerima fasa pertama. Bagi penerima fasa kedua, tarikh permohonan rayuan telah ditutup pada 1 Julai yang lalu dan sedang dalam proses semakan. Bayaran dijangka akan dibuat pada pertengahan bulan Julai. Bagi pemandu pelancong pula, seramai 7,414 pemandu pelancong telah menerima bantuan berjumlah 4.4 juta ringgit. Manakala status bagi pemandu bas pelancongan sedang dikemas kini dan akan diumumkan pada hujung bulan Julai 2020. Seterusnya, pencapaian langkah-langkah pakej prihatin di bawah matlamat kedua iaitu sokong perniagaan. Pertama, Geran Khas Prihatin GKP untuk PKS Mikro. Setakat 6 Julai, jumlah keseluruhan GKP yang dibayar adalah bernilai lebih kurang 1.634 bilion ringgit dan ini telah memanfaatkan 544,632 PKS Mikro. Pembayaran kumpulan rayuan GKP bermula minggu lalu dan perkembangan terkini akan dimaklumkan minggu depan. Alhamdulillah, GKP ini telah dapat serba sedikit membantu golongan peniaga PKS Mikro dalam menghadapi suasana ekonomi mencabar. Baru-baru ini rakan kerja saya di kementerian berpeluang untuk bertemu dengan peniaga mikro yang telah menerima GKP. Izinkan saya berkongsi video pertemuan mereka. Assalamualaikum, saya Rosmawati dan suami saya Muhammad Amiruddin. Kami berasal daripada Selangor. Kami berniaga peniaga kecil di Selangor dan nama gerai kami Best Couple Kitchen dekat SS 15 Subang Jaya. Kami mula berniaga 2014 dekat section 8 PJ. Tapi masa tu kami hanya menumpang dan menyewa, kami tak dapat gerai kat situ. Jadi kami berniaga selama 4 tahun dan kami pindah berniaga di tepi jalan
dekat Taman Dato' Harun. Semua bantuan daripada kerajaan kami apply. Alhamdulillah kami dapat BPN, bantuan penjaja Selangor, dan yang last ni grant untuk khas peniaga 3,000 kami juga dapat. Apa yang kami rancangkan sebelum ni untuk buka semula gerai di MPSJ ni, kami dapat laksanakan. Kami mula dengan modal 3,000, beli barang perniagaan dan komplitkan berniaga, dan Alhamdulillah kami dapat beroperasi mula Julai. Alhamdulillah lah, saya amat bersyukur lah sebab bantuan ni dapat bagi mana macam kami ni, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Berniaga baru ada duit, tak berniaga tak ada duit. Jadi dengan bantuan yang ada kerajaan dapatlah membantu kami untuk menyara hidup. Terima kasih kami ucapkan pada kerajaan dan Kementerian Keuangan dan semua pihak-pihak yang memudahkan urusan kami. Kedua, program subsidi upah. Sehingga 6 Julai, sebanyak 7.15 bilion ringgit telah diluluskan bagi 310,622 majikan yang memanfaatkan lebih 2.48 juta pekerja. Pada minggu lalu, saya telah mengadakan lautan kerja rasmi ke Ibu Pejabat Perkeso untuk melihat pelaksanaan bantuan kepada majikan dan pekerja yang terkesan COVID-19. Perkeso adalah antara salah satu agensi pelaksana yang penting bagi langkah-langkah dan inisiatif di bawah pakej prihatin dan penjana. Antara langkah tersebut termasuk program subsidi upah dan subsidi upah ditambah baik, program pengekalan pekerja, insentif pengambilan pekerja dan juga program penjana kerjaya. Secara keseluruhannya, Perkeso diamanahkan dengan pelaksanaan peruntukan berjumlah 17 bilion ringgit sehingga ini. Saya juga telah mengadakan sesi dialog bersama dengan warga Perkeso dari seluruh Malaysia. Saya amat kagum dengan dedikasi dan komitmen anggota Perkeso. Daripada menjawab beribu-ribu panggilan telefon hingga ke soalan-soalan yang berbangkit di laman media sosial, saya dapat melihat semangat dan keikhlasan dalam menyampaikan perkhidmatan kepada orang awam. Tahniah diucapkan kepada anggota Perkeso. Ketiga, program bantuan majikan COVID-19 ataupun ECAP KWSP. Sehingga 6 Julai, sebanyak 37,900 permohonan telah diterima dan daripadanya 10,528 permohonan telah diluluskan bernilai 70.4 juta ringgit bagi caruman KWSP majikan. Kerajaan ingin menekankan bahawa KWSP akan membuat pemantauan rapat untuk memastikan caruman yang distruktur semula akan tetap dibayar pada masa hadapan. Tindakan boleh diambil ke atas majikan yang tidak menunaikan tanggungjawab masing-masing dari segi caruman untuk tabung persaraan pekerja. Keempat, mengenai dana pinjaman mudah PKS, SME Soft Loan Funds, yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia. Sehingga 6 Julai, permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah 8.7 bilion ringgit. Dan ini akan memanfaatkan 21,104 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility, Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility dan Agro-Food Facility. Kelima, bagi skim kredit mikro BSN dan tekun nasional pula. Sehingga 6 Julai, di bawah skim kredit mikro BSN, sebanyak 8,737 permohonan daripada peniaga mikro telah diluluskan. Ini bernilai 296.99 juta ringgit. Bagi program tekun, jumlah permohonan yang diluluskan ialah 25,278 yang bernilai 192.98 juta ringgit. Seterusnya adalah pencapaian langkah di bawah matlamat ketiga prihatin, iaitu perkukuh ekonomi. Bagi moratorium bayaran balik pinjaman institusi kewangan, sejak berkuat kuasa pada 1 April lepas, setakat 6 Julai, nilai moratorium tersebut dianggarkan berjumlah
RM51.4 bilion. Dari angka ini, sebanyak RM17.9 bilion adalah jumlah yang dimanfaatkan oleh sektor perniagaan, manakala jumlah yang dimanfaatkan oleh rakyat bernilai RM33.38 bilion. Walaupun hanya bersifat sementara, pemberian moratorium ini dilaksanakan pada masa yang tepat dan dapat membantu golongan terjejas, terutama yang kehilangan sumber pendapatan. Ini dapat meringankan bebanan kewangan dan membantu isi rumah terjejas untuk meneruskan kehidupan tanpa perlu risau memikirkan komitmen hutang. Peminjam diingatkan bahawa tempoh moratorium ini akan berakhir pada 30 September 2020. Namun, bagi mereka yang masih terkesan dari segi kewangan dan mungkin memerlukan kemudahan penyusunan dan penjadualan, diseru agar mendapatkan bantuan awal dan bersasar. Ini dapat dibuat dengan menghubungi institusi kewangan masing-masing atau agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK bagi mendapat khidmat nasihat. Kini, sudah lebih 3 bulan tempoh pelaksanaan sejak pakej prihatin diumumkan pada 27 Mac 2020 yang lalu. Ingin saya ingatkan bahawa ada langkah-langkah yang bersifat one-off dan ada yang dilaksanakan antara 3 hingga 6 bulan. Sukacita saya berkongsi bahawa bagi pemberian tunai secara one-off seperti bantuan kepada pelajar IPT, pemandu e-hailing dan taksi, pesara kerajaan dan lain-lain, ini melibatkan pembayaran sebanyak RM14.3 bilion. Tahap pencapaian pelaksanaan adalah pada kadar yang tinggi, iaitu 91%. Bagi inisiatif yang melibatkan pelaksanaan dalam jangka masa antara 3 hingga 6 bulan pula, seperti diskaun bil elektrik, subsidi upah, moratorium e-cap KWSP dan lain-lain, yang melibatkan peruntukan sebanyak RM126.4 bilion, pelaksanaan adalah pada tahap 47%. Ini adalah kadar yang memberangsangkan, memandangkan kita berada pada peringkat pertengahan pelaksanaan langkah-langkah tersebut. The key point to convey here is that we are on track. While we have had ups and downs and challenges along the way, we are progressing well and we look forward to seeing through the implementation of all measures. Dalam menyempurnakan langkah-langkah prihatin, pihak kerajaan melalui unit laksana akan mempertingkatkan usaha bagi mencapai matlamat yang dihasratkan bagi membantu rakyat dan peniaga. Saudara dan saudari yang dihormati, seterusnya, saya ingin mengulas sedikit mengenai Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA. Pertama, di bawah program My30, di mana kerajaan memperuntukkan RM200 juta bagi penggunaan tanpa had dengan bayaran RM1 sahaja sehari selama 30 hari untuk MRT, LRT, monorail, BRT, bas rapid KL dan bas pengantara MRT. Setakat 30 Jun, sebanyak 77,790 pas telah dijual. Dan subsidi kerajaan bagi pas-pas My30 setakat ini bernilai RM13.2 juta. Kedua, Pencana Kerjaya, iaitu program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, Hiring Incentive and Training Assistance, dengan peruntukan kerajaan sebanyak RM1.5 bilion sehingga 6 Julai, 106,308 kekosongan jawatan dipaparkan dan 123,919 pencari kerja didaftarkan melalui inisiatif My Future Jobs. Ketiga, inisiatif Penjana Gig. Kerajaan tidak melupakan rakyat Malaysia yang selama ini bekerja tanpa jaringan keselamatan sosial, khususnya pekerja ekonomi gig. Di bawah inisiatif Penjana Gig, beberapa sesi libat urus telah dijalankan bersama sektor pertanian, penjaja, pengangkutan penumpang, barangan dan makanan, serta lebih 38 penyedia platform perkhidmatan gig. Menurut Perkeso, kesedaran masih kurang dan sejak Januari 2020 hingga kini, hanya 7% atau 28,425 pekerja ekonomi gig berdaftar dengan Perkeso daripada sasaran 400,000 pekerja.
Kerajaan berharap agar lebih ramai pekerja akan mencarum dengan Perkeso agar mendapat perlindungan penjana gig dengan bayaran sebanyak RM232.80 untuk setahun. Kerajaan membayar 70% ataupun RM163, manakala 30% ditampung penyedia platform. Oleh itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan menaiki Grab atau membuat tempahan makanan dengan Foodpanda, tanyakanlah pekerja gig tersebut. Dah mencarum dengan Perkeso ke belum? Kalau dah, beri mereka rating 5 star. Saya juga berkesempatan untuk berjumpa dengan beberapa pekerja dan majikan yang menerima manfaat daripada program penjana gig serta keselamatan sosial tersebut. Alhamdulillah, penerimaan bantuan amat baik dan telah dapat membantu mengurangkan beban aliran tunai perniagaan serta menyelamatkan pekerjaan. Izinkan saya berkongsi paparan ringkas lawatan tersebut. Nama saya Abdul Rahim bin Puri. Saya telah terlibat dalam kemalangan time balik kerja 2017. And after then, sampai sekarang duduk rumah lah. So saya berterima kasih lah kerana dapat inisiatif penjana pekerja ni. Hi, my name is Francesca and I'm the co-founder of GoGet. As a platform that helps provide opportunities for gig workers, Penjana Gig program is relevant and very useful at protecting our workers. So this has been really good to keep their fears at bay when they're out on their jobs. They're able to definitely get security for their family and protection for their health. So it's a great program and we're really happy to partner with Penjana Gig program to bring protection to the workers. We feel that it's a very positive scheme. It's highly beneficial, specific to the riders that we have within Foodpanda. And we have around 30,000 riders who are contracted to us right now, all over Malaysia. And I feel this scheme really provides them with a protective net and a safety net when it comes to going about their business and when it comes to going about delivering everyone's favorite food on a day-to-day basis. Semalam, saya telah dijemput untuk memberi ucap tama di persidangan Invest Malaysia Kuala Lumpur ke-16. Di dalam ucapan saya berkongsi bahawa para pelabur telah kembali ke pasaran Malaysia pada bulan Mei untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang mampu mengambil manfaat daripada pembukaan semula ekonomi dan juga dari segi langkah-langkah rangsangan ekonomi yang diperkenalkan serta insentif cukai yang ditawarkan oleh kerajaan. Anda semua mungkin berfikir ini hanyalah kata-kata saya semata-mata. Namun, lihat sahaja dari sudut objektif, di mana pelbagai penilaian kedudukan global juga telah mengesahkan kedudukan Malaysia dalam pelbagai aspek dan merupakan sebuah pengesahan terhadap dasar dan langkah-langkah Malaysia yang baik. Izinkan saya berkongsi kedudukan Malaysia dalam beberapa penilaian global seperti berikut. Tangga keempat di dunia dalam pengurusan krisis COVID-19 menurut Toluna Black Box Index of Global Crisis Perceptions 2020. Tangga ke-12 dalam laporan Ease of Doing Business 2020 oleh Bank Dunia. Tangga ke-12 dalam DHL Global Connectedness Index 2019. Tangga ke-26 dalam Global Talent Competitiveness Index 2020 dan tangga ke-27 dalam World Economic Forum 2019 Global Competitiveness Index. Daripada pencapaian kedudukan tersebut, pelaburan keseluruhan Malaysia yang diluluskan adalah bukti keberkesanan kita dalam memudahkan perniagaan atau ease of doing business.
Pada tahun 2019, meskipun dengan latar belakang persekitaran ekonomi yang mencabar, Malaysia berjaya mencatat dan meluluskan pelaburan sebanyak 208 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, pelaburan langsung asing ataupun FDI adalah sebanyak 40%, manakala selebihnya adalah daripada pelaburan langsung domestik. Jumlah ini menghasilkan lebih 5,000 projek dan dijangka akan mewujudkan lebih 120,000 peluang pekerjaan baru. Pelabur dari Amerika Syarikat, China dan Jepun merupakan penyumbang terbesar, mewakili 66% daripada jumlah FDI yang diluluskan. Terdapat ramai lagi pelabur yang teguh bertapak dan melabur di Malaysia. Ini mengesahkan daya saing dan daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Saya ingin meyakinkan semua bahawa kerajaan tetap komited dalam menyokong pelabur asing, terutama mereka yang menambah nilai kepada teras ekonomi Malaysia di samping menjana peluang pekerjaan seperti memupuk bakat baru dan syarikat Malaysia untuk menjadi pemain global. Berlandaskan asas ekonomi dan institusi yang kukuh, insya-Allah Malaysia masih kekal berdaya saing walaupun telah berdepan dengan pelbagai cabaran termasuk krisis kewangan Asia dan krisis kewangan global. Pada masa yang sama, ekosistem pasaran modal Malaysia juga dilengkapkan dengan pasaran kewangan yang dikawal selia dengan rapi. Memandang ke hadapan, komitmen kerajaan adalah untuk memastikan penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan, tadbir urus yang lebih baik, pengurusan kewangan awam dan penyusunan semula sektor ekonomi untuk kelangsungan dan daya tahan ekonomi Malaysia. Dengan usaha ini, insya-Allah kita akan mampu menarik lebih ramai pelabur ke Malaysia. Saudara dan saudari sekalian, sekian sahaja laporan pada minggu ini. Saya berharap perkongsian ini dapat memberi keyakinan kepada anda semua terhadap komitmen kerajaan bukan sahaja dalam membantu rakyat dan perniagaan, tetapi juga memastikan ketelusan dan keberkesanan komunikasi. Sebelum mengakhiri laporan laksana ke-12 ini, izinkan saya berkongsi dua rangkap pantun. Pohon merbau, pohon berangan, meranti bukit di tepi lembah. Walau cabaran banyak rintangan, bersama hadapi dengan tabah. Pohon cengal teguh berdiri, redupkan hari penuh cahaya. Mantapkan azam di dalam diri, negara Malaysia pasti berjaya. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Terima kasih.